call is now being recorded. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kolej Universiti Sungai Buloh ingin membentangkan tentang gelombang elektromagnet. Okay. Ahli kumpulan kami terdiri daripada tiga orang ahli, iaitu saya, Nur Irfan, ahli kedua adalah Imran dan ahli ketiga adalah Asbarun Naim. Okay. Apa itu aquarium UV light? Aquarium UV light ialah satu alat yang menggunakan sinar ultra ungu bagi mensterilkan air di dalam akuarium dari sebarang kehidupan seni, iaitu mikroorganisma yang dapat memudaratkan kehidupan yang terdapat di dalam akuarium. Fungsi akuarium UV light adalah untuk mengatasi dan mencegah alga yang terdapat di dalam air akuarium yang dapat menyebabkan bau yang busuk. Yang kedua adalah dapat membunuh bakteria di dalam air, dan ketiga dapat mensterilkan air di dalam akuarium dan meningkatkan kualiti air. Okey, untuk sifat gelombang ultra ungu, sinaran UV merupakan sebahagian daripada spektrum elektromagnetik ataupun cahaya yang sampai ke bumi daripada matahari dengan gelombang yang lebih pendek berbanding spektrum tampak. Terdapat 3 rantau spektrum pada sinaran UV, iaitu UVA, UVB dan UVC. Apabila memasuki atmosfera, hampir semua UVC akan dikekalkan dalam lapisan ozon ataupun tidak dapat masuk ke bumi. 90% UVB akan diserap oleh ozon, maknanya akan bertindak balas dengan ozon, wap air dan gas lain di atmosfera, sedangkan kebanyakan UVA akan dapat sampai ke permukaan bumi. Oleh itu, daripada jumlah cahaya ultraviolet yang terkandung oleh sinaran suria apabila sampai ke permukaan bumi adalah UVA 90 hingga 99%, dengan sedikit daripada UVB iaitu kurang daripada 10%. Okey, terdapat beberapa jenis cahaya yang ada pada UV. Yang pertama adalah jenis cahaya UVA ataupun cahaya hitam. UVA mempunyai panjang gelombang antara 380 hingga 315 nanometer. Sinaran UVA adalah penyumbang utama kepada gangguan kerosakan kulit dan kedutan. Sinaran ini boleh rosakkan sel kulit pada lapisan epidermis yang menjadi punca kepada kanser. Seterusnya adalah cahaya UVB ataupun medium wave. Ianya mempunyai panjang gelombang antara 315 sehingga 218 nanometer. Sinaran ini boleh membakar kulit dan menjadikannya kemerahan. Selain itu, ia boleh menyebabkan kerosakan pada epidermis kulit yang lebih nipis. Yang terakhir adalah jenis cahaya UVC ataupun short wave. Ianya mempunyai panjang gelombang antara 280 sehingga 10 nanometer. Walaupun sinaran boleh diserap oleh ozon, sinaran mereka boleh berbahaya dan menyebabkan lebih banyak kerosakan. Terusnya, kita berpindah kepada bagaimana aquarium UV light ini berfungsi. Kefungsian bagi UV sterilizer atau aquarium UV light ini berfungsi bagi mensterilkan atau membasmi mikroorganisma seperti alga dan juga bakteria dari terus membiak, merebak dan juga memproduksi. Aquarium UV light ini juga menggunakan sinar UVC kerana UVC paling berkesan untuk membasmi kuman secara menyeluruh dan lebih efektif. Aquarium UV light ini dapat menghapus bau busuk yang berasal dari hidrogen sulfida yang terbentuk setelah degradasi najis ikan dan serpihan makanan. Selain daripada dapat menghentikan pembiakan alga yang dapat menjejaskan kualiti air pada akuarium ikan, ia juga punca utama daripada permasalahan iaitu air akuarium yang bertukar menjadi kehijauan yang mengotorkan dan menjejaskan akuarium secara tidak langsung, juga mengganggu kelangsungan hidup ikan pada akuarium. Dengan ini, akuarium akan tampak lebih bersih dari segala kehijauan yang berpunca dari alga dan menyebabkan tahap kualiti air akuarium sentiasa dalam keadaan terbaik. Apakah kaitannya dengan antara aquarium UV light dengan sinar UV? Daripada namanya sendiri, dapat disimpulkan bahawa jika aquarium UV light ini hanya dapat beroperasi atau berfungsi apabila adanya kehadiran sinar UV.
Jika dibandingkan kadar efektif antara sinar-sinar UV yang lain, sinar UVC ialah yang terbaik walaupun sinar UVC ini boleh diserap oleh ozon. Tidak seperti sinar UVA dan sinar UVB yang dapat menembusi lapisan ozon bumi. Tidak lari dari fakta bahawa sinar UVC ini dapat diserap oleh ozon atas sebab sinarannya yang lebih berbahaya dan menyebabkan lebih banyak kerosakan. Justru itulah sinar UVC diterapkan pada akuarium UV light bagi memperoleh hasil keberkesanan menghapus bakteria. Boleh saja sinar UV yang lain diterapkan pada akuarium UV light ini, tapi impaknya tidak besar untuk menghapus bakteria dan kebarangkalian bakteria yang terhapus adalah rendah berbanding jika menggunakan sinar UVC. Okey, antara kebaikan sinar ultraungu adalah dapat membekalkan sumber alami vitamin D. Selain itu, dapat membantu proses pengubatan penyakit dan dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan keburukan sinar UV adalah ianya merupakan faktor utama yang terjadinya kanser kulit. Selain itu, ianya dapat mencepatkan proses penuaan dan dapat merosakkan kanta mata. Okey, kesimpulan yang boleh kita dapat daripada perbetakan ini, secara umumnya, orang ramai mempunyai tanggapan bahawa sinaran UV ini adalah berbahaya. Tetapi sebaliknya, ia juga telah berkhidmat secara positif dalam sistem kebersihan dan bidang perubatan. Kesan buruk sinaran UV sangat jelas sehingga ia telah mengatasi persimpangan positifnya. Tetapi dengan banyaknya penyelidikan pada masa ini, banyak kesan buruk pada sinaran UV yang dapat diatasi. Okey, antara kaedah yang kita boleh guna adalah dengan menggunakan UV index. UV index ialah kaedah yang penting untuk meningkatkan kesedaran awam tentang risiko pendedahan berlebihan kepada sinaran UV dan untuk memberi peringatan kepada orang ramai tentang keperluan mengambil langkah-langkah perlindungan. Ini akan mengurangkan kesan berbahaya dan mengurangkan kos penjagaan kesihatan. UVI disasarkan pada golongan yang mudah terjejas dan terdedah kepada sinaran UV seperti kanak-kanak dan pelancong. Apa yang kita boleh lihat daripada jadual UVI ni, kategori rendah, julat untuk UVI adalah kurang daripada 2, sederhana 3 hingga 5, tinggi 6 hingga 7, sangat tinggi 8 hingga 10, melampau 11 ke atas. So dekat sini UV index ni telah disusun mengikut julat yang telah disusun. Okey. Sekian. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.